Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Yang ketujuh, ujub dengan harta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan orang yang punya dua kebun, iaitu uh, salah satu kisah dalam surah Al-Kahfi. Sahibul Jannatain, pemilik dua kebun yang dikurniakan harta dan juga kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia telah bersikap sombong dan juga membangga diri. Di mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan hartanya. Dan dia mempunyai saudara yang beriman kepada Allah. Mengikut kisahnya, mereka dikurniakan, mereka adalah dua adik yang mewarisi harta daripada ayah mereka. Salah seorang daripada mereka beriman kepada Allah dan dia banyak menginfakkan hartanya ke jalan Allah, sehingga dia menjadi seorang yang walaupun asalnya kaya, tapi menjadi seorang yang sederhana. Beza dengan adiknya pula ataupun saudaranya, mewarisi daripada ayah mereka, namun dia kufur kepada Allah dan ala hasbi istidraj, Allah memberi kekayaan kepada dia dan kekayaan itu menyebabkan dia semakin kufur kepada Allah, dan dia jika bercakap ataupun berdialog dengan saudaranya yang beriman, maka dia menyebutkan ana aktsaru minka malan wa walada, aku lebih banyak harta daripada kamu dan juga lebih banyak pengikut. Surah Al-Kahfi ayat 34. Rasulullah SAW pernah melihat seorang kaya yang duduk bersebelahan dengan seorang miskin. Lalu orang kaya itu menjauh dan merangkum pakaian. Menyaksikan hal itu, Nabi SAW bersabda, "Akhashita an ya'du ilaika faqrah." Apakah kamu takut kemiskinan akan menular kepada kamu? Yakni sehingga akan kamu berperilaku seolah-olah memandang jijik kepada orang miskin dan takut untuk bersama dengan dia, di mana kamu menyingsing pakaian kamu, takut terkena bersentuhan dengannya. Maka kata Nabi, apakah kamu takut kemiskinan itu akan menular kepada kamu? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itulah ujub dengan harta kekayaan. Tetapi ini adalah merenungkan tentang keburukan-keburukan harta kekayaan, hak-haknya yang banyak. Semakin banyak kekayaan kita, maka tanggungjawab kita pun semakin banyak. Hak yang wajib kita tunaikan kepada orang lain pun dia semakin banyak juga. Dan para pendengkinya yang rakus kemudian memperhatikan keutamaan orang-orang yang fakir. Hendaklah kita melihat juga kelebihan orang fakir, di mana orang fakir ini hisab mereka kurang, tanggungjawab mereka pun kurang berbanding dengan kita yang dikurniakan Allah dengan kekayaan. Dan bahawa mereka akan masuk syurga terlebih dahulu pada hari kiamat. Abu Zar berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu beliau masuk masjid seraya berkata kepadaku, beliau yang Nabi SAW, wahai Abu Zar, angkatlah kepalamu.
Lalu aku mengangkat kepalaku dan tiba-tiba ada seorang lelaki yang berpakaian sangat bagus. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, "Wahai Abu Dzar, angkatlah kepalamu." Lalu aku mengangkat kepalaku dan tiba-tiba ada orang lelaki yang berpakaian lapuk. Lalu Nabi SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abu Dzar, orang ini di sisi Allah lebih baik ketimbang yang berbanding sepenuh bumi orang seperti ini." Mana orang ini yakni yang berpakaian lapuk, berpakaian agak buruk, kelihatan agak lusuh, lebih baik berbanding sepenuh bumi orang suci ini, mana yang kaya tadi, yang berpakaian elok tadi. Jadi sudah tentu faktor kebaikan itu adalah melihat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin si miskin yang berpakaian lusuh itu dia lebih beriman kepada Allah dan lebih taat kepada Allah berbanding si kaya yang berpakaian baik, berpakaian elok, tetapi kufur kepada Allah ataupun menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana terbayangkan ada orang mukmin yang ujub dengan harta kekayaannya. Jadi kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar mengenali Allah dan mengenali hakikat kehidupan ini, akhirat lebih baik, dia beriman dengan hari akhirat, jadi tak akan ada ujub dalam hati dia. Jadi sebab itu penulis menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita boleh terbayang adanya orang beriman yang ujub dengan harta. Kalau benar dia beriman, tentu dia tidak akan berbangga-bangga ataupun tak akan kagum dengan dirinya sendiri sebab dia memiliki harta yang banyak. Sebab dia tahu bahawa harta itu daripada Allah. Bahkan orang mukmin seharusnya merasa khawatir kerana kekurangannya dalam menunaikan hak-hak harta kekayaan. Baik dalam mendapatkannya secara halal atau menyalurkannya secara benar. Barang siapa yang tidak melakukan hal ini, maka pasti ia akan memetik kehinaan, yakni mengundang kehinaan. Yang ini jika dia tidak menaikkan hak-hak ke atas hartanya, tidak mengeluarkan zakat dengan cukup, tidak berkhidmat kepada fakir miskin dan sebagainya, maka pasti dia akan mengundang kehinaan dan kebinasaan. Lalu bagaimana ia masih ujub dengan harta kekayaannya itu? Jadi dengan adanya kebimbangan seorang mukmin yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah, sudah tentu dia akan khawatir, Allah kurniakan kekayaan kepadaku, apakah aku telah menunaikan hak-hak atas harta itu? Apakah zakat telah terpenuhi? Apakah fakir miskin telah terbela dengan kekayaan yang Allah kurniakan kepadaku? Jadi kebimbangan-kebimbangan itu menyebabkan tidak akan ada ujub dalam hati seorang mukmin. Yang ke-8, ujub dengan pendapat yang salah. Kerana dia ujub dengan idea-idea itu. Seolah-olah bermaksudkan bahawa dia memiliki ilmu yang banyak, kepakaran yang banyak sehingga mampu untuk mengeluarkan perancangan-perancangan ataupun syur-syur yang hebat-hebat. Jadi dia berasa kagum dengan pandangan dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka apakah orang-orang yang menjadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk? Mana pekerjaannya buruk, tapi syaitan menghiaskan pekerjaannya itu, amalannya itu, sehingga kelihatan amalan itu baik. Lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, padahal buruk. Faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Jadi apakah orang seperti itu? Dia lebih baik ataupun sama seperti orang yang diberi hidayah oleh Allah sehingga dia melihat yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Dia hidayah daripada Allah itu. Apakah orang yang
dihiaskan oleh syaitan amalannya sehingga dia lihat baik pada amalan itu jahat, apakah dia sama seperti orang beriman yang diberi hidayah oleh Allah? Jadi sebab itu kita tidak boleh ujub dengan pandangan sendiri kerana itu adalah hiasan daripada syaitan. Rasulullah SAW memberitahuku bahawa hal itu akan mendominasi generasi akhir umat ini. Anna dhalika yaghlibu ala akhir hadhihi al-ummah. Akhrajahu Ibn Hibban fi sahih. Wa bidzalika, dengan hal itu pula umat-umat terdahulu binasa ketika mereka berpecah belah. Jadi akhir umat ini perasaan kagum dengan diri sendiri itu akan melata dan mereka akan binasa bagaimana binasanya umat-umat yang terdahulu. Masing-masing golongan bangga dengan pendapatnya sendiri. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Surah Al-Mu'minun ayat 53. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Termasuk pandangan-pandangan yang terbit daripada mereka. Semua ahli bid'ah dan orang-orang sesat mempertahankan bid'ah dan kesesatan mereka kerana ujub dengan pendapat mereka. Ini memang menjadi tabiat ahli bid'ah. Golongan yang sesat. 72 puak yang mana Nabi SAW menyebutkan umatku akan terpecah kepada 73 puak, 72 dalam kesesatan dan hanya satu dalam kebenaran, dalam hak. Dan 72 itu, firqah-firqah yang sesat ini, di antara sifat mereka yang sama ialah kagum dengan pandangan sendiri. Sehingga masakan mereka tidak perlu lagi menyemak pada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ni sentiasa berasa khawatir. Begitulah yang kita dapat pelajari daripada ulama kita, imam-imam mazhab contohnya, dan begitu juga para muhaddisin, tokoh-tokoh muhaddisin dan juga tokoh-tokoh tafsir dan sebagainya. Mereka ini, kita baca kitab-kitab mereka, tidak ada yang mereka merujuk pada diri mereka sendiri, pandangan mereka terlalu mengkagumi pandangan sendiri sebagainya, tidak ada. Sebaliknya mereka sentiasa tawaduk, merendah diri kepada Allah, berbahasa dengan bahasa-bahasa tawaduk, tidak bahasa-bahasa mengangkat diri dan sebagainya. Semua ahli bid'ah dan orang sesat mempertahankan bid'ah dan kesesatan mereka kerana ujub dengan pendapat mereka. Ujub dengan bid'ah ialah menganggap baik apa yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan syahwat tetapi mengiranya benar. Benda datang daripada nafsu, keinginan diri sendiri, tapi menganggap itu sebagai kebenaran. Tetapi ujub ini lebih berat berbanding terapi ujub yang lainnya. Terapi ujub ini, terapi ujub untuk mengubati ujub yang terbit kerana berbangga dengan kagum dengan diri sendiri, sedangkan segala pandangan yang dikeluarkan adalah salah. Ujub ini sangat berat atau sangat sukar untuk diubati. Terapi ujub ini lebih berat berbanding terapi ujub yang lain. Ujub kerana harta, ujub kerana nasab dan sebagainya tadi. Kerana pemilik pendapat yang salah tidak mengetahui kesalahannya. Seandainya tahu, pasti ditinggalkan. Kerana dia tak tahu, dia tak perasan kata dia salah. Lalu dia kagum dengan pandangan dia, sedangkan pandangan itu salah. Kalau dia tahu, sudah tentu dia tidak. Kalau dia menyedari pandangan itu salah, sudah tentu dia tidak akan kagum dengan pandangannya itu. Tidak akan mengubati penyakit. Kerana pemilik pendapat yang salah tidak mengetahui kesalahannya. Seandainya tahu, pasti ditinggalkan. Tidak akan mengubati penyakit.
orang yang tidak tahu bahawa dirinya berpenyakit. Kebodohan adalah penyakit yang tidak diketahui sehingga pengubatannya sangat sulit. Sebab itu orang Melayu sebut bodoh sombong. Dia bodoh, maknanya jahil, tapi dia sombong. Dia tidak mengetahui bahawa dia jahil. Jadi satu benda yang berat dia sebut dengan jahil, murakkab. Jahilan yang bersusun-susun, berlapis-lapis. Dia jahil, tapi dia jahil bahawasanya dia jahil. Berbeza dengan orang jahil dan dia tahu bahawasanya dia jahil. Ini tidak. Dia jahil dan dia jahil bahawasanya dia jahil. Itu dipanggil kejahilan yang berlapis-lapis. Sangat sukar untuk diubati. Kerana orang yang tahu bisa menjelaskan kebodohan orang yang tidak tahu dan menghilangkannya dari dirinya. Kecuali dia orang yang ujub dengan pendapat dan kebodohannya. Sebab dia tidak akan mau mendengar orang yang tahu. Maknanya dia tak mau. Sebab dia rasa dia tahu. Jadi dia tidak mau mendengar nasihat daripada orang yang sebenarnya tahu. Allah telah menimpakan bencana yang binasakan dirinya. Tetapi dia mengiranya sebagai nikmat. Jadi Allah sedang menimpa kepada dia nikmat, bencana. Tapi dia mengira itu sebagai nikmat. Contohnya kita sebut istidraj. Istidraj ini, dia merasakan Allah sedang melimpahi nikmat kepada dia, menunjukkan bahawa atau bertanda bahawasanya Allah sedang meredai dia. Padahal itulah istidraj. Allah ingin menjadikan dia seperti Fir'aun, seperti Qarun dan sebagainya. Lalu bagaimana bisa diubati? Dan bagaimana mungkin bisa diminta untuk lari dari sesuatu yang diyakini sebagai penyebab kebahagiaan. Dia rasa itu penyebab kebahagiaan, padahal itu adalah kebinasaan. Jadi sebab itu dia semakin mendekati kebinasaan, semakin mendekati, padahal itu adalah kebinasaan. Karena dia mendekati disebabkan dia merasakan itu adalah kebahagiaan. Kalau dia merujuk kepada orang yang tahu, ulama, orang saleh dan sebagainya, orang saleh ni akan beritahu sebenarnya kamu sedang menuju ke jurang kebinasaan. Kerana kamu batil. Terapinya secara umum ialah hendaknya ia selalu menuduh pendapatnya sendiri dan tidak terpedaya. Maknanya dia mesti mentahmah pendapat dia sendiri. Mesti sentiasa berkata, wahai diri, kamu ni hamba Allah, kamu banyak kelemahan, kamu banyak yang tidak tahu, banyak maklumat yang kamu tidak tahu, kamu sedang pandangan-pandangan yang kamu keluarkan itu adalah kamu yang boleh merosakkan. Merosakkan diri kamu dan juga merosakkan orang lain. Jadi sebab itu adalah banyak menuduh diri sendiri, mana mentahmah diri sendiri. Jangan selesa dengan diri sendiri. Hendaklah sentiasa tidak berpuas hati dengan diri sendiri. Terapinya secara umum ialah hendaknya ia selalu menuduh pendapatnya sendiri dan tidak terpedaya kecuali jika secara pasti didukung oleh Al-Quran atau Sunnah atau dalil akli yang sahih yang memenuhi berbagai persyaratannya. Jadi kita hendaklah yakin pada Quran hadis, bukan yakin pada diri sendiri. Tetapi manusia tidak, mana bukan tak boleh yakin pada diri sendiri. Boleh, tapi pastikan dulu pandangan diri itu menepati Quran dan hadis. Tetapi manusia tidak akan bisa mengetahui dari dalil syariat dan akal berikut dengan syarat-syaratnya, dalil syariat atau dalil akli, diikuti dengan syarat-syaratnya kecuali dengan keahlian yang sempurna dan akal yang tajam. Serius dan sungguh-sungguh dalam melakukan pencarian dan pengkajian Al-Quran. Menghadiri majlis ilmu sepanjang masa dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Sekalipun demikian, ia tetap tidak aman, tidak selamat, tidak sunyi dari kesalahan dalam beberapa masalah. Manusia ini sebab lemah. Kulukul insanu dha'if. Ciptakan manusia itu dengan sebab kelemahan. Kita mohon kepada Allah akan keselamatan dan kesehatan dan kita berlindung kepadanya dari keterpedayaan oleh berbagai khayal orang itu. Jadi sebab itu Imam Ghazali ada rahimahullah dia ada juga menulis satu kutaib
satu buku yang ringkas, yang kecil, yang diberi nama Al-Maghrurin, golongan yang terpercaya. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, selesai kita membaca tajuk tentang uh, Al-Ujub, dan sekarang ini akan masuk tajuk baru, iaitu Al-Kibr, iaitu kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.